Kita sambung kat sini. Tadi tak sempat habis cikgu nak terang tentang 5.4 JAK ni, tiba-tiba dia dah cut. Okey, masa pun biasalah kita bukan yang berbayar kan. Kita just ambil je apa yang ada. So, dia setakat bagi masa 15 minit sahaja untuk sekali cakap. Okey, so ini pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan adalah langkah tajuk dia yang start, tajuk 5.4 tadi tu, langkah-langkah pembentukan Malaysia. So, ini adalah langkah yang dibuat oleh kerajaan yang mana dia orang bentukkan jawatan kuasa antara kerajaan. Okey. Tengok pengenalan sikit. Ini boleh rujuk buku teks muka surat 102. Okey. Kerajaan British dan Kerajaan Persekutuan dia umumkan penubuhan JAK ni pada Ogos 1962, yang mana jawatan kuasa ni ahli-ahli dia terdiri daripada Kerajaan British, Kerajaan Persekutuan, Sabah dan Sarawak. Okey, tujuan JAK ditubuhkan ni adalah untuk menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan untuk melindungi kepentingan Sabah Sarawak. Okey, tujuan dia nak sediakan rangka perlembagaan. Korang perasan tak, masa kita nak merdeka dulu, kita dah ada jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk merangka perlembagaan kan. So kita dah ada perlembagaan. Cuma kat sini kenapa dia buat lagi sekali? Kerana bila bentuk Malaysia, Sabah, Sarawak dan Singapura adalah negeri yang lain yang baru yang akan join Malaysia. So apa-apa kepentingan berkaitan negeri tersebut, kita akan masuklah dalam perlembagaan tu sekali. Okay. Maksudnya sebab ada negeri lain kan. Sebab itulah perlembagaan perlu dipinda dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura. So nanti bila Singapura keluar pun sekali lagi perlembagaan akan dipinda. Okey, kita tengok nombor 1. Okay, jawatan kuasa antara kerajaan ini terdiri daripada Lord Lansdowne, pengurusi dia iaitu Menteri Tanah Jajahan. Okay, Timbalan pengurusi dia Tun Abdul Razak. Dan dia ada wakil daripada Sarawak dan wakil daripada Sabah. Okay, yang ini dia tak termasuk Singapura. Agak-agaknya kenapa? Sebab Singapura dia memang dia tak ada masalah. Singapura tu dia memang dah volunteer. So dia tak ada sangat macam sokong ke tak sokong. Macam Sabah Sarawak tu dia memang penduduk dia ada yang nak, ada yang tak nak. So ramai yang tak nak, ada ramai yang nak. So tak tahu yang mana satu. So, banyak kali dibuat tinjauan ke atas negeri Sabah dan Sarawak tu. Okey, so wakil Sarawak kita ada Ketua Setiausaha Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung Jugah, Pengarah Montegrai, Li Beng Siu, Chia Chin Sin. Okey, wakil Sabah pula kita ada Ketua Setiausaha Peguam Negeri, Setiausaha Kewangan, Datuk Mustafa, Datuk Harun, Donald Stephen dan Ko Siak Chiu. Okey, yang ini tak perlu hafal kot. Benda-benda ni yang kamu perlu hafal. Okey, kenapa jawatan kuasa antara kerajaan ditubuhkan, siapa pengurusi dia. Okey, untuk apa jawatan kuasa ni? So, untuk melindungi kepentingan Sabah Sarawak. Okey, untuk merangka perlembagaan untuk melindungi kepentingan Sabah Sarawak. Kita boleh kata kepentingan Sabah Sarawak tu dari segi, kalau dari segi contoh, cikgu lebih suka berkaitan dengan immigration lah. So maksudnya kemasukan orang lain ataupun kemasukan orang luar ke Sabah Sarawak, kita akan melalui immigration kan. So yang urusan immigration adalah di bawah urusan negeri tu tersebut. Tak ada masuk campur. Persekutuan Tanah Melayu tak masuk campur. Itu maksud dia. Kita tengok lagi set. Ada kita. Okey, JAK, jawatan kuasa antara kerajaan. Okey, jawatan kuasa dia ada 5 jawatan kuasa kecil. Dia ada perlembagaan, berkaitan dengan perlembagaan, berkaitan dengan kewangan, perkhidmatan awam, perundangan dan kehakiman serta organisasi jabatan. Ini jawatan kuasa kecil di bawah jawatan kuasa antara kerajaan. Okey, jawatan kuasa antara kerajaan ni dia mengadakan mesyuarat pertama dekat Jesselton, Kota Kinabalu. Lepas tu Sabah. Okey, mesyuarat terakhir di Kuala Lumpur pada 18 sampai 20 September. Ingat lagi tak JAK ni kita buat berapa kali berapa kali mesyuarat. So ini dia bagi tahu kat sini setakat 1 Jesselton, lepas tu Sabah terakhir Jesselton, Sabah dan juga Kuala Lumpur. Kalau tadi 4 kali kan? Mana dia tadi? Kalau macam JSKM tu, Jawatan Kuasa Setiaukawan Malaysia tu dia buat 4 kali. Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur, Singapura. So ini jawatan kuasa antara kerajaan, dia tak mention lah berapa kali. Berapa kali kot. So yang terakhir dekat Kuala Lumpur. Okey, jawatan kuasa dia usulkan 18 perkara bagi Sarawak. Ada maksudnya bila jawatan kuasa ni dia bincang-bincang, duduk bincang dan dia dapat simpulkan bahawa ada 18 perkara untuk Sarawak dan 20 perkara untuk Sabah. Yang perlu dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan yang sedia ada. Perlembagaan yang sedia ada perlu tambah lagi. 18 perkara untuk Sarawak, 20 perkara untuk Sabah. Okey, kenapa nak perlu tambah dalam perlembagaan? Untuk menjamin
hak serta kepentingan rakyat Sabah Sarawak. Okay. Kita pun kena jagalah. Diorang kan, ada diorang dah setuju nak join jadi Malaysia. So, kita kena jaga kepentingan penduduk di Sabah Sarawak juga. Okey, pembentukan still lagi JAK. Okay, antara perkara 18 perkara, berapa kali perkara ni? So, antara 18 perkara bagi Sarawak dan 20 perkara bagi Sabah menjadi teras utama dalam perlembagaan. Okay, pertama, Islam. Islam agama rasmi bagi Persekutuan Malaysia. Tidak dikecualikan kepada Sabah Sarawak. Okay, ingat, Islam agama rasmi bagi Persekutuan Malaysia. Dikecualikan untuk Sabah Sarawak. So, Sabah Sarawak tak apalah dia nak agama apa pun. Tapi ingat tak, kita punya, ini semua diberi tempoh, bukannya selama-lamanya. So, diberi tempoh. Okay, sama juga macam bahasa Melayu. Bahasa rasmi Persekutuan, maksudnya dia jadi bahasa rasmi, tapi dekat Sabah Sarawak dia guna bahasa Inggeris, bahasa rasmi. Tapi dia ada tempoh lah, 10 tahun macam tu je. Okey, nombor 3. Sistem pendidikan kekal di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan, kecuali dekat Sarawak dan Sabah. Maksudnya untuk Sabah Sarawak tu diambil alih oleh kerajaan negeri masing-masing. Sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan kerajaan negeri sehinggalah Majlis Negeri membuat pindaan. So bila join jadi Malaysia, kebanyakan perkara tak boleh nak ditukar serta-merta. So perlu diberi masa. Contohnya bahasa Melayu ni, contohnya sistem pendidikan, Islam ni, agama Islam tu. Okey, so yang keempat. Dalam Parlimen Malaysia sebanyak 24 kerusi. Okey, ni dalam Parlimen 24 kerusi untuk Sarawak, 16 untuk Sabah, 15 untuk Singapura. Maksud dia dah bagi siap-siap dah berapa kerusi tu. Okey, nombor 5. Kuasa immigration, ini cikgu cakap tadi. Kuasa immigration terletak di bawah Kerajaan Persekutuan. Tapi, untuk Sabah dan Sarawak diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal immigration. Hal immigration maksudnya hal keluar masuk ke negeri tersebut. Diuruskan oleh Sabah Sarawak sendiri. So, ini antara perkara yang menjadi teras utama dalam perlembagaan. Yang mana bila Sabah Sarawak Singapura masuk, so dia ada ubah sikit lah pindaan perlembagaan. Okay, so kesimpulan bagi 5.4, pelbagai langkah diambil bagi mensiasatkan pembentukan Malaysia. So langkah ini melibatkan semua pihak, sama ada pemimpin ataupun rakyat. So ada banyak lah. Kalau kamu nampak kat sini sejarah penubuhan Malaysia ni, kalau boleh baca start 27 Mei, 23 Julai, kamu tengok lah ni kalau boleh baca. Okay, yang kedua, sikap toleransi yang tunjukkan perlu diamalkan oleh generasi muda bagi menjamin kesejahteraan negara. Okay, settle bahagian 5.4, langkah nak bentuk pembentukan Malaysia. Kita masuk 5.5. Okay, apa itu Perjanjian Julai 1963 dan Peristiwa Pengisytiharan Malaysia. Perjanjian Julai ni macam perjanjian Malaysia lah. Kita tengok sekejap. Okay, Perjanjian Julai 1963. Muka surat 103. Perjanjian Julai ni datang apa? Perjanjian Julai ni adalah Perjanjian Malaysia. Samalah nama dia. Dulu memang kita panggil Perjanjian Malaysia, tapi buku teks kamu dia nak Perjanjian Julai. Itulah. So Perjanjian Julai 1963 sama dengan Perjanjian Malaysia. Dia merupakan sebuah dokumen yang ditandatangan oleh Kerajaan British, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura. Okay, kan nak jadi Malaysia. So bila nak jadi Malaysia, semua kena tanda tangan lah. Kalau tak tanda tangan, maksudnya dia tak setuju untuk join jadi Malaysia. So, untuk bentuk Malaysia, PTM, Sabah Sarawak, Singapura perlu tanda tangan. Dan perlu juga tanda tangan oleh Kerajaan British. Okay? Sebab British masa tu memantau kita kan. Yang kedua, perjanjian. Ditandatangani, perjanjian tu lah, ditandatangani 9 Julai 1963 di London. Tertangan tu dekat London 1963. Kandungan perjanjian adalah seperti yang dikemukakan oleh jawatankuasa antara kerajaan. Okay, yang ini kandungan dia samalah macam tadi tu. Yang bahasa Melayu jadi bahasa rasmi, agama Islam, agama rasmi. Tapi ikutlah Sabah Sarawak, yang bahasa Melayu pun sama. Sabah Sarawak guna bahasa Inggeris. Itu kandungan dia maktub dengan jawatankuasa antara kerajaan yang cakap tadi lah. Okay, yang ketiga, prinsip utama perjanjian ini mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Okay, so, perjanjian Julai 1963 ataupun perjanjian Malaysia ini, dia nak iktiraf hak yang sama bagi semua negeri. Tak kisahlah negeri tu kaya ke miskin ke, so, semua negeri punya hak yang sama. Penduduk tu masih ada hak yang sama. Okey, yang keempat, Sabah setuju mengiktiraf bahasa Melayu
Jadi bahasa kebangsaan sebagai balasan dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun. Tadi nampak tak? Dia orang diberi masa 10 tahun. So Sabah akhirnya setujulah bahasa Melayu jadi bahasa rasmi, bahasa kebangsaan. 1970, Datuk Mustafa Datuk Harun menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan mengikut dasar pendidikan kebangsaan. 1970 tak sama. Ni 70 kita mereka gabung Malaysia 1963, so lebih kurang 7 tahun macam tu lah kan. 1971, Dewan Undangan Sabah meluluskan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Sabah. Itu sikit pengenalan bagi Perjanjian Malaysia, Perjanjian Julai. Pengenalan dia je lah. Ini intipati. Intipati Perjanjian Malaysia ataupun Perjanjian Julai 1963 tu. So tarikh pembentukan Malaysia patutnya 31 Ogos 1963. Tarikh pembentukan tu. Ini intipati intipati kandungan Perjanjian Malaysia. Tarikh pembentukan Malaysia 31 Ogos 1963. Lepas tu dia kata kat sini, Sabah, Sarawak, Singapura akan jadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama dengan Tanah Melayu. Kena faham kat sini. Dia kata intipati, asalnya intipati Perjanjian Malaysia adalah dia kata tarikh nak bentuk Malaysia adalah 31 Ogos. Lepas tu Sabah, Sarawak, Singapura yang baru join ni, dia akan jadi ahli dalam Persekutuan Malaysia. Termasuklah Tanah Melayu. Yang ketiga, Kerajaan British iktiraf kedaulatan Sabah, Sarawak dan Singapura dalam Malaysia. So kerajaan British pun iktiraf. Macam mana cara dia iktiraf? Dengan cara dia tanda tangan kat perjanjian tu kan. Yang keempat, dia akan Perjanjian Malaysia ni memberikan kelebihan kepada Sabah Sarawak untuk tubuhkan kabinet negeri. Sebab dia orang nak kawal negeri masing-masing. So dia orang diberi kelebihan untuk menubuhkan kabinet negeri, untuk tadbir negeri sendiri. Yang kelima, peruntukan tempoh masa peralihan. Tempoh masa peralihan kan baru join jadi Malaysia. So kita perlukan tempoh peralihan. Contohnya bahasa Melayu. Mana boleh terus mengejut nak guna bahasa Melayu dekat Sabah Sarawak. So ada tempoh peralihan dia. Contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sabah Sarawak. Ini contoh dia pentadbiran. Sama juga dalam segi pentadbiran. Tak boleh secara terus mengejut nak tukar orang ataupun nak tubuhkan apa-apa. So dia ada tempoh diberi untuk sama-sama maksudnya untuk nak dapat rentak yang sama dengan Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu. So dia orang diberi masa tempoh peralihan. Kalau pendidikan tu bahasa Melayu lah. Yang keenam, kerusi parlimen diberikan kepada Singapura sebanyak 15, Sarawak 24, Sabah 16. Ini tadi dah beritahu dah. So ini asalnya intipati perjanjian. Tengok sekali lagi. Itu intipati ya. So misi pertubuhan PBB. Misi PBB. Bukan misi pertubuhan PBB. Misi PBB. Tadi intipati kata tarikh nak bentuk Malaysia asalnya pada 31 Ogos kan 1963. So kamu tengok kat sini berlakunya bantahan. Indonesia membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di PBB. So bila buat bantahan, UTAN sebagai Setiausaha Agung PBB dia umumkan menubuhkan UNMM untuk nilai dan buat laporan. So bila ada bantahan, so mereka PBB ni perlu pergi check balik, pergi buat nilai balik dan buat laporan. So Lawrence Michael Moore, iaitu Duta Amerika Syarikat, dia mengetuai rombongan, dia pergi buat tinjauan lah dekat Sabah Sarawak. Dia orang ni betul-betul nak masuk ke, nak join ke tak nak join. Sabah Sarawak pergi check. Lepas tu pembentukan Malaysia yang sepatutnya Malaysia 31 Ogos, tadi asalnya dalam intipati perjanjian tu kita kata 31 Ogos kan. Tapi ditangguhkan, nampak ditangguhkan. Sebab apa? Sebab laporan PBB tak dapat disiapkan. Dia hanya dapat disiapkan pada 14 September. So lambat laporan tu dapat, laporan tu nak buat tu lambat. So 14 September misi ni diterbitkan, maksudnya misi PBB ni terbitkan laporan penduduk Sabah Sarawak yang menerima pembentukan Malaysia. So bila dah cek-cek dia orang setuju rupanya. 14 September kan. So ini peristiwa pengisytiharan lah. Kat Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong bacakan pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman. Dekat Sarawak, Datuk Abang Haji Openg ni, dia pun sama. Pengisytiharan Malaysia tu dibaca oleh Kir Johari, Wakil Kerajaan Persekutuan. Dekat Sabah pun sama, Datuk Mustafa umumkan pengisytiharan yang mana dibaca oleh wakil dia, Tunku Abdul Razak. Ini dibaca oleh Datuk Mustafa, cuma kita ada wakil kat situ juga, iaitu Tun Abdul Razak. Ini adalah peristiwa pengisytiharan Malaysia.
Okey, kesimpulan dia, boleh nampak kat sini, pertukaran Malaysia dilakukan dengan cara yang baik. Penduduk terlibat, semua diberi peluang untuk suarakan pandangan dan akhirnya kita perlu jagalah kestabilan negara kita supaya terpelihara. Okey, habis pun. Okey, terima kasih.